Assalamualaikum dan salam Sarawakku sayang. Bulletin UKAS edisi tengah hari 6 November 2021 bersama saya Vivi Emirza Ika. Memulakan berita mengenai lawatan Ketua Menteri Sarawak, Datuk Petinggi Dr. Abang Abdul Rahman Zohari Tun Datuk Abang Openg pada Majlis Pemimpin Bersama Rakyat di Dewan Masyarakat Daro pada Jumaat. Dalam ucapannya, Ketua Menteri berkata perpaduan yang utuh di kalangan masyarakat Daro dan sekitarnya termasuk di Matu, Igan dan Mukah telah menjadikan suara mereka kuat didengari. Tegasnya, jika perpaduan kuat membolehkan Kerajaan Gabungan Parti Sarawak GPS akan terus melaksanakan pembangunan untuk rakyat di Sarawak. Katanya lagi, beliau telah berjumpa dengan Tuan Yang Terutama Yang di-Pertuan Negeri Sarawak, Tun Pehin Sri Abdul Taib Mahmud bagi menerangkan tentang pembangunan di kawasan Daro. Kini tu sudah dipolah kita dengan jambatan. Kerana kita nak nyambung semua kawasan tu. Si percayanya mula-mula. Yang mana saya, ni yang mula jambatan siap. Sungai siap besar-besar tu you. Batang lasak je besar. Saya madah dengan Tun. Udah Tun. Semua dah dipolah ya. Menarkah? Jadi saya madah dengan Tun, mungkin kita datang ke Daro. Apa hal? Masjid dah siap di Bago. Ada masjid baru katanya? Ada. Ya, yang ingatkan Allah yarham arwah Datuk Amal Pangeran Hipni. Terusnya pandangan saya, kami dua Pangeran Datuk Amal Hipni nak membangun kawasan dia katanya. Susah kawasan dia banyak gila sungai. Kata Tun. Saya pandangannya, datang tak ke Daro? Yalah, datang hari itu. Terkejutnya naga. Putus terang saya madah dengan YB kita ya. Madah Tun nak datang. Dia madah dengan Tun pun tak datang, dan saya datang juga dengan kita. Okeylah tanya. Ya, naga tadi video. Benar juga jabatan pula. Soalannya, gini kita dapat malah tu. Jawapannya, kena wang Daro juga lah. Kenanya bersatu. Dalam pada itu, Datuk Petinggi Abang Zohari menambah Kerajaan GPS akan terus mengutamakan hak rakyat Sarawak seperti yang terkandung dalam Perjanjian Malaysia 1963. Katanya, Sarawak perlu mempunyai sebuah kerajaan yang kuat untuk terus memperjuangkan haknya. Malaysian Agreement kita perjuangkan. Mari Parti Harapan PH nya nak minda perlembagaan kita. Dipindahnya hanya perkara 1/2 aja. Dan tingkahnya persekutuan adalah terdiri pada negeri-negeri di bawah ini, iaitu negeri Semenanjung, keduanya Sabah Sarawak. Tapi 160 yang si dipindahnya. Ya, semangat Malaysia Agreement yang mesti 160, iaitu definasi takrif persekutuan. Ya, kita si nyokong ya. Kali itu saya madah, kami mau Nation Agreement dimasuk dalam perlembagaan sebagai sebahagian daripada perlembagaan Malaysia. Barunya bersetuju. Ketua Menteri turut memberitahu mahu mengangkat industri akuakultur dan pertanian di kawasan Daro termasuk industri perikanan dengan adanya tukun tiruan. Pada majlis itu, Datuk Petinggi Abang Zohari turut mengumumkan kelulusan tambahan 30 rumah spektra di Daro menjadikan keseluruhan rumah spektra berjumlah 50 unit. Turut diluluskan pembinaan sebuah perpustakaan yang akan dibina di kawasan Daro untuk keperluan pelajar mendapatkan akses pendidikan yang baik. Terdahulu, beliau telah menghadiri perasmian Masjid Al-Muhsinin daerah Daro yang disempurnakan Tun Pehin Sri Abdul Taib Mahmud. Terdahulu, bekas Adun Daro Safi'i Ahmad berkata banyak pembangunan telah dibawa dan dilaksanakan demi pembangunan masyarakat sepanjang beliau menjalankan amanah dan tanggungjawab sebagai wakil rakyat di kawasan itu. Jelasnya ini dapat dilihat dengan pembinaan Masjid Al-Muhsinin daerah Daro, Jambatan Batang Lasam, jalan raya, bekalan air dan sebagainya. Katanya kawasan Dun Daro yang terletak di kawasan pesisir pantai memang memerlukan banyak pembangunan bagi memastikan kawasan ini membangun dan memberi keselesaan kepada rakyat. Dan saya telah mengemukakan
Lawatan seterusnya yang berhormat ke kita adakan di Kampung Penasu pada tahun 2018. Di situlah yang berhormat telah meluluskan banyak projek rakyat untuk membangunkan kawasan bandar kita, khususnya jalan-jalan. 3 jalan utama telah diluluskan, itu jalan daripada Sibu ke Tanjung Manis terus ke Ilas terus ke Sebenak bernilai 65 juta. Yang dalam pelaksanaan sekarang, projek jalan dari Jemureng pergi ke Pasin yang panjangnya 17.5 km bernilai 65 juta juga, dan sebuah jalan dari Penasuk Kandangan Semah untuk menghubungkan Kampung Kenaan dengan klinik dengan rumah panjang sepanjang 10.45 km bernilai 42 juta. Semuanya telah diluluskan oleh berhormat melalui projek rakyat demi untuk kesejahteraan kita, khususnya di kawasan luar bandar. Beliau berkata demikian semasa berucap pada Majlis Pemimpin Bersama Rakyat di Dewan Masyarakat Daro pada Jumaat. Safi'i Ahmad yang juga pengerusi pengelola Majlis Pemimpin Bersama Rakyat itu turut memberitahu pembangunan yang dikecapi hari ini tidak hanya berhenti di sini, sebaliknya akan terus dipertingkatkan apabila rakyat memberi mandat kepada GPS untuk terus memerintah Sarawak pada masa akan datang. Sementara itu, Ketua Menteri Datuk Petinggi Abang Zohari turut merasmikan Majlis Pecah Tanah Bandar Baru Daro Fasa 2 yang merupakan sebuah projek berimpak tinggi dilaksanakan Kerajaan Sarawak. Projek itu bukan sahaja bakal mengubah sosioekonomi masyarakat di Daro, malah juga akan mengubah lanskap Daro secara keseluruhannya dengan pelbagai pembangunan infrastruktur dan kemudahan awam. Antara projek yang dirancang dan akan dibina di kawasan seluas 5.19 ekar itu ialah 10 unit kedai mini 2 tingkat, 20 unit rumah kedai 2 tingkat dan 10 unit industri cottage. Kerja-kerja tanah bagi projek ini dijangka bermula pada bulan Disember 2021 yang akan mengambil masa kira-kira 6 bulan untuk disiapkan. Selepas itu, Ketua Menteri merasmikan Medan Selera Daro yang kini menjadi kawasan tumpuan bagi masyarakat yang datang ke Daro sekaligus meningkatkan sosioekonomi penduduk. Medan Selera Daro mempunyai 25 unit gerai merangkumi 17 lot kedai makanan, 6 lot kedai minuman, 1 lot kedai serbaneka dan 1 kedai gunting rambut yang dibina pada 12 November 2018 dan siap sepenuhnya pada 29 Jun 2020. Dibina dengan kos sebanyak RM4 juta, Medan Selera itu turut dilengkapi dengan astaka bagi menganjurkan pelbagai acara rasmi dan majlis keramaian. Berita seterusnya, Timbalan Ketua Menteri Datuk Amar Awang Tengah Ali Hassan telah mengadakan lawatan ke Kampung Long Semadoh Rayeh dan Long Sukong dalam lawatan kerjanya ke Dewan Undangan Negeri Dun Bak Kelalan. Di Kampung Long Semadoh, beliau telah mendengar taklimat yang disampaikan beberapa jabatan dan agensi kerajaan yang melaksanakan projek pembangunan di kawasan tersebut. Taklimat pertama disampaikan Jabatan Kerja Raya JKR Wilayah Utara berkaitan pembinaan jalan baru menghubungkan dari Miri ke Limbang dan Lawas dengan kos sebanyak RM6 bilion dan pembinaan jalan dari Gelugus hingga ke Long Lopeng yang turut menghubungkan ke Sabah menelan kos lebih RM1 bilion. Seterusnya, taklimat dari Jabatan Pengairan dan Saliran DID bahagian Limbang yang membina jalan dari sempadan Long Midang dan Kalimantan dengan Punang Kelalan dengan peruntukan sebanyak RM80 juta. Manakala Sarawak Energy Berhad SEB telah dipertanggungjawabkan membina kabel grid terus dari Miri ke Limbang dan seterusnya ke Lawas menerusi Long Sukang hingga Bak Kelalan yang akan dilaksanakan dalam masa terdekat. Agensi Pembangunan Wilayah Utara NRDA pula melaksanakan beberapa projek pembangunan di Long Semadoh, antaranya pembinaan Dewan Serbaguna Sekolah Kebangsaan SK Long Semadoh dan loji penapis air terawat. Sementara itu, Timbalan Menteri Pengangkutan yang juga Ahli Parlimen Lawas, Datuk Henry Sum Agong, menyerahkan geran peruntukan dari Unit Hal Ehwal Agama-Agama lain UNIFOR kepada beberapa gereja di kawasan Long Semadoh dan mengumumkan beberapa projek di bawah Kerajaan Persekutuan yang telah dilaksanakan dan akan dilaksanakan selepas ini. Selepas itu, Datuk Amar Awang Tengah melawat Kampung Long Sukang sebagai mengakhiri lawatannya ke Bak Kelalan. Dalam lawatan itu, beliau turut mengumumkan peruntukan sebanyak RM10,000 masing-masing kepada Persatuan Bambu Band dan RM10,000 kepada Persatuan Angklong Kampung Long Sukang. Selanjutnya, di Betong dengan masyarakat digesa agar mengadaptasi norma baru kehidupan untuk mengekang penularan wabak COVID-19. Demikian menurut Timbalan Ketua Menteri Datuk Ahmad Douglas Ugah Embas.
Tegasnya, meskipun trend kes di negeri ini semakin menunjukkan penurunan, masyarakat tidak seharusnya leka dan perlu terus mematuhi prosedur operasi standard SOP yang ditetapkan. Dalam hal ini, Datuk Ahmad Douglas turut menggesa Ketua Masyarakat dan Ketua Kaum KMKK mengesan mereka yang masih enggan menerima vaksin serta yang menolak dos penggalak kerana kebimbangan yang tidak berasas. Jelasnya, sepanjang bulan Oktober 2021, sejumlah 14 kematian dicatatkan di daerah Betong dengan 10 kes kematian tersebut melibatkan mereka yang belum divaksin. Beliau berucap demikian semasa majlis perasmian program taklimat kepolisan komuniti Ketua Masyarakat dan Ketua Kaum KMKK di Dun Bukit Saban pada Khamis. Tegasnya, masyarakat perlu terus berwaspada kerana sebarang kecuaian atau kelalaian boleh mencetuskan peningkatan kes secara mendadak. Mengulas mengenai program tersebut, Datuk Ahmad Douglas memberitahu ia merupakan salah satu usaha untuk membudayakan norma baru dalam kehidupan masyarakat di situ. Di Miri pula, masalah kesesakan lalu lintas yang berlaku di kawasan Lebuh Raya Pan Borneo dari simpang lampu isyarat Jalan Lapangan Terbang Miri ke simpang lampu isyarat Jalan Riam Lama berikutan kerja-kerja pembinaan jalan dan pemasangan lampu isyarat Jalan Riam Lama yang sedang giat dijalankan. Menteri Pengangkutan Sarawak dan Bekas Adun Senadin Datuk Seri Lee Kim Shin telah meminta Jabatan Kerja Raya JKR dan pihak kontraktor untuk memberi keutamaan ke atas kerja-kerja dua persimpangan jalan tersebut supaya dapat disiapkan sebelum 30 November 2021. Jelasnya, selepas mengadakan lawatan ke kawasan berkenaan pada Khamis, kerja-kerja sentuhan akhir termasuk pemasangan kabel bawah tanah bagi lampu isyarat sedang giat dijalankan di persimpangan Jalan Riam Lama dan dijangka akan siap pada penghujung bulan ini. Katanya, atas permintaan daripada beliau kepada perunding dan kontraktor Lebuh Raya Pan Borneo, WPC 11 projek jalan raya tersebut telah bekerjasama dengan JKR Sarawak bagi mempercepatkan projek penurapan jalan dari persimpangan Jalan Lapangan Terbang sehingga ke persimpangan Jalan Padang Kerbau agar isu kesesakan lalu lintas dapat diselesaikan. Ujar Datuk Lee lagi, kini setelah diturap hampir 70% dari persimpangan Jalan Lapangan Terbang sehingga persimpangan Jalan Padang Kerbau, lalu lintas menjadi lebih lancar. Justru beliau yakin keseluruhan aliran lalu lintas akan lancar pada pertengahan tahun depan apabila kerja-kerja pembinaan dijadualkan siap di Lebuh Raya Pan Borneo dari simpang lampu isyarat Jalan Lapangan Terbang Miri hingga ke lampu isyarat berdekatan go-kart di Permai Jaya. Manakala di Samarahan, penyalahgunaan dadah di daerah itu yang kian membimbangkan dapat ditangani menerusi program kepolisan komuniti dengan kerjasama agensi anti dadah kebangsaan AADK dan Persatuan Pencegahan Dadah Malaysia Pemadam. Demikian jelas Ahli Parlimen Kota Samarahan Rubiah Wang pada sidang media selepas menyempurnakan majlis perasmian dan penyampaian hadiah pertandingan video pendek kepolisan komuniti, pertandingan poster anti dadah dan pertandingan esei peringkat daerah Samarahan pada Jumaat. Beliau memberitahu program tersebut adalah antara langkah memberikan kesedaran dalam menangani masalah penyalahgunaan dadah di kalangan masyarakat. Jelasnya ianya adalah bagi membantu kepimpinan setempat merancang, menggerak dan melaksanakan program dalam memperkasakan aktiviti kemasyarakatan sekaligus meningkatkan aspek keselamatan dan kesejahteraan sosial. Isu ini berlaku di peringkat dapat dikesan kita di peringkat kampung-kampung dengan efektifnya program-program yang telah kita adakan, khususnya program di bawah AADK, Pemadam dan juga sekarang dikuatkan lagi dengan program kepolisian komuniti dan kita dapat melihat isu dadah ini menjadi isu yang perlu kita tangani dan kes-kes telah dapat kita kesan dan telah kita ambil tindakan, telah kita ambil perhatian dan beberapa kampung telah difokuskan untuk program dan aktiviti secara berterusan yang melibatkan penglibatan menyeluruh dan kita terutamanya daripada Pemadam dan AADK cuba melibatkan seramai yang boleh belia-belia untuk menerangkan program-program kesedaran tentang dadahlah. Dalam program sama, beliau menyampaikan hadiah kepada pemenang bagi pertandingan video pendek kepolisan komuniti yang dimenangi oleh Kampung Tanjung Bundong, Lot Fasa 2, tempat kedua dimenangi oleh Kampung Meranik dan tempat ketiga dimenangi oleh Kampung Pengkalan Kuap.
Manakala bagi pertandingan poster anti dada dimenangi oleh Kampung Beranik, tempat kedua dimenangi oleh Kampung Empila dan tempat ketiga dimenangi oleh Kampung Tanjung Bundung Lot Fasa 2. Bagi kategori AC pula, tempat pertama dimenangi oleh Nur Fazila Raduan dari Kampung Tanjung Bundung, tempat kedua dimenangi oleh Aizat Zakwan Zamah dari Kampung Tanjung Parang dan tempat ketiga dimenangi oleh Ayu Farana Zua Ahad dari Kampung Melayu. Keperkembangan COVID-19. Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sarawak menerusi kenyataan medianya pada Jumaat melaporkan sebanyak 496 kes positif baharu telah dikesan di 29 daerah di Sarawak, menjadikan jumlah kumulatifnya setakat ini terus meningkat kepada 243,615 kes. Difahamkan 484 kes adalah dalam kategori klinikal 1 dan 2, manakala 12 kes merupakan kategori klinikal 3, 4 dan 5. Daerah-daerah yang dikesan adalah seperti berikut. Turut dimaklumkan terdapat 16 kes kematian dilaporkan dari 13 Oktober 2021 sehingga 2 November 2021. Dalam perkembangan sama, JPBN Sarawak turut memaklumkan tiada penambahan kluster baharu, manakala kluster Tanah Mawang Serian, kluster Jalan Usaha Jaya 2 Kuching dan kluster Sepangah Limbang diisytiharkan tamat. Ini menjadikan jumlah keseluruhan kluster yang masih aktif setakat ini ialah 24 kluster. Dalam pada itu, pengisytiharan Perintah Kawalan Pergerakan diperketatkan PKPD dan penamatan Perintah Kawalan Pergerakan diperketatkan PKPD pada lokaliti seperti yang tertera. Sekian edisi tengah hari bersama saya Vivi Mirza Ika dan kru penerbitan. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan pastikan anda subscribe UKAS channel di YouTube. Salam UKAS.